di landasan yang betul. Macam mana kita kata landasan yang betul? Kerana harga terkawal, inflasi paling rendah, pertumbuhan masih lagi kuat, masih lagi berada di depan berbanding dengan negara-negara lain. Rancangan dari segi membawa pelabur-pelabur dalam industri sebab itu saya nak tanya Muhyiddin. Soal Alibaba ni tu yang kat bawah. Yang ke atas ni kita semua sedia maklum. Asalkan ada nama, dapat kontrak, ambil kontrak itu sebab dia tak pernah ada niat atau kepakaran atau wang untuk buat projek itu, dia ambil dengan itu, dia pergi cari orang supaya dia dapat 10% murah. Kalau tak faham lagi, sila Google Jana Wibawa. Faham lah Jana Wibawa? Macam itulah Jana Wibawa ya. Ada peruntukan, orang tertentu dapat, dia jadi token, dia bagi kau, aku kutip. Yang dapat kedua tu, dia sub lagi, kutip. Akhirnya projek tu cacat dan kerajaan terpaksa membayar berganda-ganda, yang tak ada wangnya akhirnya rakyat. Baik. Kita semua sedia maklum ni, tak payah cerita pasal Alibaba. Jadi rakyat selalu tanya, kenapa tak buat apa-apa? Sebab itu marilah kerajaan mana pun, marilah parti mana pun, orang kata ahli politik ni semua tak boleh pakai, semua makan duit. Sebab bila dia tengok gerai, masih lagi macam itu. Dia tengok rumah rakyat termiskin, masih lagi macam tu. Dia tengok tender projek, kalau yang kontraktor tu dia kata, sama. Ni sama-sama kartel sama dia ni. Ada 4-5 syarikat besar, dia ambil giliran. Kali ni aku letak harga sekian-sekian, kau ambil harga sekian-sekian. Kali ni aku dapat, aku bayar kat kau share macam ni. Yang satu lagi, engkau dapat, engkau masuk harga sekian-sekian, aku ambil sikit, supaya kau dapat, kau bayar kat aku. Akhirnya dia berlega sama geng dia, yang susah kat bawah ni, usahawan yang muda, kontraktor muda nak naik ni, sampai kiamat tak boleh bersaing. Kenapa marilah kerajaan mana pun, pentadbir mana, perkara ni masih lagi belum ada titik mula untuk diselesaikan. Sebahagiannya sebab dasar. Kerana dasar kita, tidak ada satu pun yang menyentuh mengenai Alibaba. Tak ada. SPRM, akta rasuah itu, hanyalah soal kalau kau bagi duit kat orang. Alibaba ni bukan soal bagi duit. Tu kalau kontraktor kartel 4-5 dia tak bagi duit. Dia take turns. Sebab itu, bagi saya minggu ini saya cukup gembira kerana kerajaan telah membuat keputusan dasar bahawa kita akan membuat undang-undang untuk melawan dan mengharamkan kegiatan Alibaba dalam ekonomi kita. Sebab ini Perikatan Nasional ni, terutamanya di Negeri semalam, Tan Sri Muhyiddin Yassin nak menceritakan teruknya keadaan Malaysia sekarang ni. Dia beritahu, sampai sekarang ini saya dah mula menternak ayam. Saya rasa Tan Sri Muhyiddin itu satu langkah yang baik supaya selepas ini kalau kalah pilihan raya boleh terus ternak ayam terus. Tak payah dah fikir politik ni kan. Tapi dia ternak ayam sekarang, cuba dia fikir, ayam tu bila dia menetas, kau ingat tiba-tiba dia jadi 2 kilo seekor terus macam tu. Ayam pun ambil masa daripada baby ayam chicks tu, besar. Kena bagi makan, kena jaga sebelum boleh jual. Siapa-siapa yang faham pasal makanan, ternakan, tanaman, memanglah ambil masa 4-5 bulan untuk dia berbuah. Itu belum cerita nak cari tanah lagi. Belum nak cerita nak cari orang, nak bertani lagi. Belum cerita nak bina rumah hijau, nak buat semua lagi. Sebab itu saya tak ambil pot sangat lah. Kalau orang cerita ni apa, kenapa ni. Sebab saya yakin, terutamanya pengundi-pengundi kali ini, mereka boleh buat perbandingan yang baik. Dan akhirnya, saya yakin mereka boleh melihat contohnya. Isu yang dimainkan bertubi-tubi oleh Perikatan Nasional sekarang, kononnya ekonomi negara ni dah hancur dah. Tanya dia, macam mana pula ekonomi negara ni hancur? Inflasi paling rendah dalam tempoh 1 tahun. Ekonomi berkembang
baik berbanding negara-negara lain. Kalau ikut Bank Negara, ekonomi kita diunjurkan terus berkembang 4 hingga ke 5%, iaitu antara pertumbuhan yang paling baik di rantau ini. Jadi kod mananya yang kata ekonomi telah hancur ni? Gaji masih lagi berjalan dan insya-Allah bulan depan kita mula bincang tentang gaji progresif supaya gaji rakyat dinaikkan secara berperingkat-peringkat. Kod mananya yang kata ekonomi turut mana ni? Jadi dengan hebatnya Panglima Sanusi dengan kuncu-kuncu dia pun akan letak salam 4.65. Dia rasa dia cukup hebat. Aduh, boleh tunjuk salam 4.65. Konon nak beritahu ringgit Malaysia ni dah RM4.65. Kemudian dibanding tu tengok Singapura tu paling tinggi, kuat. Kenapa? Geng-geng ni tak faham pun bahawa di Singapura tak ada OPR. Saudara-saudara tahu tak? Di Singapura, pihak berkuasa mata wang mereka, MAS, Monetary Authority of Singapore, dia tak ada OPR macam kita. Tahu tak? Ni tak tahu ni. Tengok ni. Semua tengok kat aku klip-klip ni. Tahu tak? Tahu tak? Tak ada. Kenapa Singapura tak ada monetary? Dia tak ada OPR macam kita. Central Bank negara menetapkan OPR, itu menetapkan kadar faedah, yang lain semua kena ikut. Bank negara letakkan kadar faedah, maka yang lain semua akan naik, jadi kenalah bayar interest lebih tinggi. Kenapa di Singapura tak ada benda tu? Sebab Singapura ialah negara kecil. Maka bila dia negara kecil, segala barang dia adalah diimport. Makanan dia tu hampir semuanya diimport. Jadi pengurusan mata wang dia tak sama dengan pengurusan mata wang kita. Dia tidak mengawal bekalan wang melalui OPR. Bab tu pun aku kena ajar kat Sanusi juga. Singapura dia tak menggunakan OPR, dia tak pakai macam Amerika Syarikat naik turun kadar interest mengikut Central Bank, mengikut bank pusat, tak ada. Sebab dia negara kecil. Bila dia negara kecil, hampir semua urus niaga yang melibatkan perbelanjaan rakyat, contohnya makanan, semua itu diimport. Bila diimport, maka keutamaan utama pihak berkuasa mata wang Singapura ialah memastikan kestabilan harga. Samalah macam Malaysia, memastikan kestabilan harga. Sebab itu inflasi itu jadi benda yang paling penting. Cuma beza, kaedah mereka mengawal inflasi itu lain. Mereka tahu bahawa mereka semua import, hampir 100% import. Kita tak tahu. Kita tak sampai 100% import ni. Banyak lagi bekalan yang datang dalam negara. Dia 100% import. Bila dia hampir semua makanan semua dia tak ada tempat nak tanam, dia kena import. Maksudnya mereka sangat sensitif kepada kekuatan mata wang, kerana kalau mata wang itu jatuh, inflasi terus naik dalam negara dia. Sebab dia tak ada pilihan lain dah. Dia tak boleh nak buat macam kita, nak tanam, nak buka tanah, nak tambah lagi bekalan, dia tak boleh buat. Jadi apa kaedah dia? Sebab itu dia tak pakai OPR. Dia campur tangan terus dalam pasaran. Sebab itu dia simpan reserve tinggi besar. Kalau dia tengok saja mata wang tu nampak macam akan ada kesan kepada inflasi negara, mereka akan campur tangan dan beli untuk kukuhkan mata wang dia. Bila dia rasa okey, inflasi dah okey sikit, dia jual balik. Jadi kaedah dia ialah kaedah campur tangan terus. Kerana sebab itu tak guna dia ada OPR. Dia kena ada reserve yang besar dan dia campur tangan semua, kerana untuk mencapai kestabilan harga, iaitu inflasi, dia tak boleh guna kaedah kita, dia kena pakai terus. Kita tak macam itu, saudara-saudari. Sasaran kita sama macam Singapura, iaitu mengawal inflasi. Sebab inflasi itu menunjukkan kestabilan harga. Supaya harga barang tak naik mendadak. Semua dah bosan ni sebab aku cerita pasal ekonomi tengah malam. Korang kalau cerita Sanusi pun happy sikit. Kita pun sama, kita nak kawal kestabilan harga. Tapi sebab kita bukan Singapura,
Kita tak perlu buat macam Singapura, simpan reserve sebegitu tinggi dan campur tangan terus. Kita boleh menggunakan kaedah negara-negara lain, iaitu dengan menggunakan kaedah interest rate, OPR. Baik, pilihan kita. Katakanlah Muhyiddin Yassin sekarang kod-kod lah jadi Perdana Menteri. Malaysia berada di belakang kerana kita tidak menaikkan interest rate kita. Rakyat dia pun satu, tambah geng-geng walaun ini. Tiap-tiap hari dia ratib pasal mata wang. Cuba kalau kita naikkan interest rate untuk naikkan mata wang, pun kena maki juga. Kau nak yang mana ni? Kau nak mata wang tinggi ke? Kau nak bayar hutang lebih tiap-tiap bulan? Katakanlah Muhyiddin Yassin, ceramah ni, Tan Sri, boleh dengar tak Tan Sri? Saya nak tanya, soalan mudah je Tan Sri. Katakanlah esok Tan Sri jadi Perdana Menteri lah. Menteri Kewangan pun dia, Menteri Ekonomi pun dia. Tiga-tiga dia katakan. Ya. Ni dalam keadaan sekarang yang kadar faedah kita terkebelakang berbanding dengan Amerika Syarikat. Ada 2%. Oleh kerana kadar faedah kita lagi rendah, maka dana pelaburan antarabangsa tak masuk pasaran kita. Sebab lebih baik letak kat US 5%. Buat apa letak 3% kat sini? Saya nak tanya Muhyiddin Yassin, yang kamu hebat sangat sampai tanam ayam tu, tanam pula, bela ayam. Yang kamu hebat sangat konon Malaysia ni dah hopeless ni, kalau kamu Perdana Menteri esok, adakah kamu akan menaikkan interest rate 2% supaya sama dengan US, supaya mata wang kita mengukuh? Kau nak buat apa sebenarnya? Saya tahu dia takkan jawab. Sebab dia pun tahu siapa-siapa jadi kerajaan sekarang, bila kita berdepan dalam keadaan ini, maka kita kena buat pilihan. Petunjuk ekonomi itu bukan semata-mata soal turun naik mata wang. Kalau ekonomi struktur itu kukuh, rasuah kurang, ada pelaburan baik dalam industri-industri strategik macam peralihan tenaga, solar dan lain-lain, wang itu akan dengan secara semula jadi di masa akan datang dia masuk sendiri, dan mata wang kita itu dia akan panggil self-correct. Dia akan mengukuh sendiri. Cuma dalam tempoh yang pendek ini, kita kena buat pilihan. Semata-mata untuk kita melayan serangan daripada Perikatan Nasional, takkanlah kita nak suruh paksa bank negara ini naikkan kadar faedah sampai 5% atau lebih tinggi daripada Amerika Syarikat semata-mata nak tunjuk hebatnya aku sampai mata wang mengukuh, yang lain semua mampus rakyat. Sebab itu saudara-saudari, bila orang tanya saya kata ekonomi kita berada di landasan yang betul. Macam mana kita kata landasan yang betul? Kerana harga terkawal, inflasi paling rendah, pertumbuhan masih lagi kuat, masih lagi berada di depan berbanding dengan negara-negara lain. Rancangan dari segi membawa pelabur-pelabur dalam industri-industri strategik sedang berjalan dan telah diumumkan, dan yang seterusnya saya akan umumkan 27 Julai ini 25 bilion pelaburan baru yang memang dalam bidang-bidang strategik yang insya-Allah akan ada kesan kepada pasaran saham. Zaman Muhyiddin dulu ada umum 25 bilion. Tak ada. Jadi kod mananya? Jadi sebenarnya ini mainan yang mereka bawa sebab dia tak ada modal. Modal dia lapangan terbang. Modal dia RM4.65. Modal dia saya tanam ayam sekarang. Tanam lagi. Saya bela ayam sekarang. Jadi sebab itu saudara-saudari, kita ada lebih kurang 4 minggu daripada sekarang. Saya lihat pilihan raya yang lepas. Momentum ini selalunya dibina 4-5 minggu ke arah mengundi. Saya yakin berdasarkan tahap kepuasan hati pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang saya dah sebut pun, setakat Mei 2023, negeri yang paling tinggi tahap puas hati terhadap kerajaan negeri ialah Negeri Sembilan.